Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sambung tutorial untuk chapter 4 part 2. Jadi kita mulakan dengan macam mana nak mengira ordinary annuity dan annuity due. Okey. Contoh soalan yang pertama. Calculate the future value of a 15-year annuity payment of RM1,500 per year paid at the end of each year at the rate of 7%. Okay. Dia nak cari future value. Ya. Future value annuity. Okay. Annuity ada dua, ordinary annuity dengan annuity due. Kalau ordinary annuity, payment at the end. Kalau annuity due, annuity due, payment at the beginning. Ya, at the beginning. Jadi bila paid at the end, kita tahu ni adalah ordinary annuity, FVA. Kalau the second one, if the payment is made at the beginning of year, okay, yang ni adalah future value annuity due. Jadi kita tengok apakah maklumat yang diberikan. N adalah 15 years. Ya, payment RM1,500 dengan interest rate of 7%. Dia nak cari future value annuity. Ya. Kita tengok dekat sini ordinary annuity. Okey, kita akan gunakan formula yang ni, guna table. Ya. Dia adalah lebih mudah dan lebih cepat, ya. Payment kali dengan kita nak cari future value annuity, jadi kita guna table future value interest factor annuity at the interest rate of 7% and 15 years. Ya, 15 years. Jadi kita plug in. Ya. Plug in, payment adalah RM1,500. Kemudian kita pergi dekat table future value interest factor annuity. Kita cari pada nilai 7% dan 15. Ya, okey. Ni saya dah letakkan table future value interest factor. Ya. 15 years, ya. 15 years at 7% and 15 years. Jadi value dia adalah 25,129. Should be 25 point. 25.129. Jadi darabkan 1,500 kali 25.129, kita akan dapat 37,693.50. Ya? Ini jawapan dia untuk future value annuity.
Kan kemudian ditanya pula, kalau payment made at the beginning of the year. At the beginning of the year, future value annuity due. Ya. Future value annuity due and sama dengan, ambil formula yang ni, payment kali future value interest factor annuity juga, I pada 7% dan tahun 15 tahun. Lepas tu kalikan lagi dengan 1 plus I. Ya. Jadi kita tahu yang ni kita masukkan 1,500 kali dengan masa nilai yang sama, PVIFA 7% at 15 years, 25.129 times pula 1 plus I. Ya. 1 plus 7%, 0.07. Jadi, bila awak calculate, awak akan dapat 40,332.05. Yeah, this one is much more simpler. Kalau awak nak cuba menggunakan formula yang biasa pun boleh juga, nak tengok sama ada jawapan dia sama ke tak. Ya, okey. Apabila kita tengok dengan maklumat yang sama tetapi pembayaran pada akhir dengan awal akan menjadikan nilai future value itu berbeza. Ya. Kalau kita tengok future value ordinary annuity, dia lebih sedikit berbanding future value annuity due. Kerana annuity due dia dapat at the beginning, awal. Jadi interest tu dia accumulate lebih banyak. Ya. Okey, sekarang kita pergi kepada problem yang kedua, iaitu loan amortization. Ya. Ini adalah contoh daripada nota. Ya, saya tunjukkan dekat sini cara macam mana nak buat loan amortization ini. Ya. Okey, daripada soalan kita tahu bahawa Julie Miller meminjam $10,000 at a compound annual interest rate of 12%. Jadi borrowing 10,000 ni adalah PV. Ya. PV O 10,000. Kemudian at the interest of 12%. Amortize the loan if annual payments are made for 5 years. Ya. If N is 5 years. N is 5 years. Jadi kalau nak amortize the loan, kita kena kira berapa payment yang kita kena bayar setiap tahun. Cara nak dapatkan nilai payment, ya, saya milih untuk menggunakan formula ni instead of this one. Ya, payment equal to present value divided by PVIFA and an interest rate of 12% and 5 years. Ya. Which means PV is 10,000. Kita pergi dekat table PVIFA. 12% 5 years. Ya. %, 12%, 5 years. So the value should be 3.6048. 3.6048.
So, bila kita divide 10,000 divide by 3.6048, kita akan dapat 2774. Okay. So, bila kita dapat amount payment ni, kita boleh buat table. Ya. Table. Sorry apa ni? This can be, kita mula dengan time. Singit-singit lah, tak berapa pandai lukis Beginning, principal, and then loan payment. Yeah. This is called as amortization schedule, di mana dia ada perkara-perkara ni. Loan payment, lepas tu interest payment. Biasa kalau misalnya kita pinjam dekat bank, ya, kita bayar kepada bank, kita bayar dua perkara. Kita bayar interest dan juga kita bayar principal. Principal payment. Okay. Dan ending balance. Okay. Jadi ini A, ini B, ini C, ini D. Tahun 1, dia kena settle loan ni by 5 years. 3, 4, 5. Ya. Okay, beginning principal pada tahun pertama adalah loan yang mula-mula dipinjam. So, its amount 10,000. Loan payment adalah ini nilai yang kita dah kira tadi. Payment. 2,774. Interest payment pula adalah interest 12% darab dengan principal pada awal tahun. Jadi 12% kali dengan A, which means 12% darab dengan 10,000, it should be 1,200. Okay. Kemudian principal payment adalah apabila loan payment ini kita tolak dengan interest payment, which means B minus C. 2774 tolak 1,200, kita akan dapat 1,574. Ya. Ending balance principal pula adalah berapa baki principal kita setelah kita buat payment ni. Ya. Bukan 10,000 minus 2,774, tetapi 10,000 minus dengan 1,574, which means A minus dengan D. Ni kolom ni tolak dengan kolom ni. Jadi kita dapat 8,426 pada akhir tahun. Jadi ini nilai pada akhir tahun, dia akan jadi the beginning balance of the second year. 8,426. Ya? Loan payment kita akan bayar amount yang basically sama setiap tahun. 2,774, 2,774 untuk tahun ketiga, 2,774 untuk tahun yang keempat. Cuma tahun yang kelima kita hold dulu sebab mungkin ada sedikit penambahan atau pengurangan disebabkan kat sini dia akan kosong, which means at the end of year 5 loan principal kita akan jadi 0. Ya? Jadi kita continue tahun yang kedua. 8,426 times 12% adalah 1,011, ya, 1,011
Apabila tolak, dapatlah 1762.88. Dan yang balance 8426 tolak 1762 dapat 666.3.12. So basically, if you decide not to have this nombor selepas titik perpuluhan, also can. Ya, jadi genapkan yang ini jadi 1011. Yang ni 1763. 6663 boleh juga. Ya. 6663.12. 12% darab this one akan dapat 799.57. Ya, bila tolak B dengan C dapat 1974.43. Dan seterusnya 4688.69. Jadi kita bawa 4688 ni ke depan. 4688.69 kali 12%, kita dapat pembayaran interest sebanyak 562.64. Ya, kita tolak B dengan C dapat 221. Satu, 36. Ya. Kalau tengok principal payment tu semakin tahun semakin banyak. Manakala interest payment semakin tahun semakin sikit kerana dia compounding. Okay. A tolak D, kita dapat 2477.33. Value ni kita bawa ke hadapan 2477.33. Okay. Yang ni kita tinggalkan dulu kerana kita tahu sini kosong, which means principal payment should be amount yang sama dengan A. D perlu sama dengan A, 2477.33. Ya. Interest payment pula kita kira 12% daripada 2477.33, kita dapat 297.28. Jadi yang terakhir sekali adalah loan payment. Berapa yang pembayaran akhir yang kita kena buat adalah 2477.33 campur dengan ini. Maksudnya this one adalah C campur dengan D. Ya, kita dapat 2774.61. Jadi lengkaplah loan amortization schedule. Ya. Amortize the loan. So this is how you solve this problem. Ya. Okay. Jadi itu saja untuk chapter ni. Bagi topik-topik lain seperti mixed stream cash flow, saya tak buat tutorial sebab kita akan cover in the next chapter, capital budgeting. Okay. Dengan itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.